Tengok dulu sekali tu. Bab tentang orang berjunub boleh bermusafahah, boleh bersalam-salaman. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Hudzaifah bahawa Nabi SAW telah menemuinya. Maka Nabi pun mahu pergi kepadanya. Tiba-tiba kemudian dia berkata, inni junub. Maka dia berkata, inni junub, sesungguhnya saya berjunub. Terus Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang muslim itu tidak najis. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW telah menemuiku di salah satu jalan Madinah. Ketika itu aku berjunub. Aku pun ikhtanastu, keluar, yakni menarik diri secara senyap-senyap. Fadhahabtu, lalu pergi mandi, kemudian datang. Maka Rasulullah SAW bertanya, di mana engkau tadi, wahai Abu Hurairah? Qala, Abu Hurairah berkata, saya pun menjawab, tadi saya berjunub, karena itu saya tidak mahu duduk bersama engkau dalam keadaan tidak suci. Rasulullah SAW bersabda, subhanallah, innal muslima la yanjus. Subhanallah, orang muslim itu tidak najis. Abu Dawud berkata dalam riwayat Bishr, dia berkata, Humaid menceritakan kepada kami. Humaid berkata, Bakr menceritakan kepadaku. Bab tentang orang berjunub boleh masuk ke dalam masjid. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Jasrah binti Dajajah, katanya saya pernah mendengar Aisyah berkata, Rasulullah SAW datang. Ketika itu muka rumah-rumah para sahabat, yakni pintu rumah-rumah para sahabat, menghadap ataupun terbuka ke arah masjid, ke masjid. Maka baginda bersabda, wajjihu hadhil buyut 'anil masjid, alihkan pintu-pintu ini, pintu-pintu rumah ini dari masjid. Kemudian Nabi SAW masuk semula, tetapi orang ramai tidak melakukan apa-apa dengan harapan akan turun kemudahan untuk mereka. Fakharaja ilaihim, maka Nabi SAW keluar kepada mereka dengan bersabda, wajjihu hadhil buyut 'anil masjid, alihkan muka pintu rumah ini dari masjid, kerana aku tidak menghalalkan masjid untuk orang berhaid dan orang berjunub. Abu Dawud berkata, dia, yakni Aflat bin Khalifah itu, juga Fulayt, yang dipanggil juga Fulayt Al-Amiri. Bab orang berjunub menjadi imam kepada orang dalam keadaan dia terlupa. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Bakrah bahawa Rasulullah SAW pernah masuk ataupun telah masuk ke dalam sembahyang fajar, yakni telah memulakan sembahyang fajar. Lalu baginda mengisyaratkan dengan tangannya, berarti tetaplah kamu di tempat masing-masing. Kemudian baginda datang dalam keadaan kepalanya, yakni rambut kepalanya menitiskan air. Fasalla bihim, lalu baginda mengimami mereka, menjadi imam kepada mereka.
Seterusnya dengan sanad yang satu lagi, serupa juga sanad di atas itu, makna dia pun sama. Cuma di awal dia tu dia ada sebut fakabbara. Maka Nabi SAW bertakbir. Tadi dia kata Rasulullah telah masuk ke dalam sembahyang fajar ataupun subuh, ataupun telah memulakan sembahyang fajar. Di sini dia sebut bertakbir dalam sanad ni, dalam riwayat ni. Wa qala fi akhiri, dan di akhirnya ada tambahan. Setelah Nabi SAW selesai bersembahyang, baginda bersabda, innama ana bashar, aku hanya manusia. Tadi aku berjunub. Abu Dawud berkata, Zuhri telah meriwayatkan hadis ini dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah. Katanya, apabila baginda telah berdiri di tempat sembahyangnya dan kami telah menunggu baginda bertakbir, tiba-tiba dia pergi. Tiba-tiba Rasulullah SAW pun pergi. Kemudian dia berkata, kama antum, hendaklah kamu tetap di tempat masing-masing. Ayyub ibnu Aun dan Hisham meriwayatkan dari Muhammad hadis ini dari Nabi SAW. Sabdanya, fakabbara, maka Nabi SAW bertakbir. Kemudian selepas bertakbir itu, baginda mengisyaratkan kepada orang ramai, anda jelisu, yang memberi makna isyarat itu, duduklah kamu. Dia pun pergi dan mandi. Demikian juga hadis ini telah diriwayatkan oleh Malik, yakni Imam Malik, dari Ismail bin Abi Hakim, dari Atha bin Yasar, katanya, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bertakbir fi salatin, yakni di permulaan satu sembahyang. Abu Daud berkata, demikian juga hadis ini telah diriwayatkan oleh Muslim bin Ibrahim, katanya, haddatsana Aban, dari Yahya, dari Rabi' bin Muhammad, dari Nabi SAW, bahawa baginda telah pun bertakbir. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari siapa ni semua ni ada kemalingan sanad itu ada tu. Semuanya meriwayatkan dari Zuhri, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah. Kata beliau, pernah sembahyang telah diiqamatkan dan orang ramai pun telah, sahabat-sahabat pun telah membetulkan saf masing-masing. Fa kharaja Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah SAW keluar, hatta idza qama fi maqamihi, sehingga apabila Nabi SAW telah berdiri di tempatnya, dia teringat bahawa dia belum mandi lagi. Maka dia pun berkata kepada orang ramai, maka anakum, hendaklah kamu berada di tempat masing-masing. Kemudian dia pulang ke rumahnya, lalu keluar pula kepada kami dengan kepalanya, yakni rambut kepalanya menitiskan, yakni air. Dia telah pun selesai mandi, wa nahnu sufuf, dan kami telah pun berada dalam saf. Ini lafaz Ibnu Harb. Ayyash dalam hadisnya, riwayatnya menyebutkan, falam nazal qiyaman nantaziru, kami terus berdiri menanti baginda, sehingga baginda keluar kepada kami dalam keadaan telah selesai mandi. Gitulah. Malam ni sambung hak baru ni lagi, apa yang boleh dilakukan oleh orang berjunub dan apa yang tidak boleh dilakukan. Di antara yang boleh dilakukan oleh orang yang berjunub ialah bermusafahah ataupun bersalam-salaman dengan orang. Jadi hadis yang mula-mula ni
berkenaan dengan bersalam. Riwayat dari Huzaifah. Dan hak yang kedua dalam bab ni dari Abu Hurairah. Kedua-dua orang sahabat ni mula-mula berasa tak kenalah, tidak sesuai kalau dia nak bersalam, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu dia akan bersalam ataupun bersentuh-sentuhan dengan sahabat-sahabat dia tu. Dia berasa tidak sesuai, maka pergilah mandi masing-masing. Dalam hadis yang pertama ni Huzaifah, dalam hadis yang kedua Abu Hurairah. Setelah pergi mari ceritalah yang dia ni tadi berjunub. Nabi SAW kata orang Muslim tidak najis. Orang Muslim tidak najis. Ini riwayat ni sebenarnya, riwayat yang pertama Huzaifah ni riwayat yang ringkas. Sebab tu satu-satu hadis ni dia tak boleh tengok setempat saja, kena tengok banyak tempat baru kita tahu sini ada ringkas ke atau tidak. Macam di sini dia ringkas ni, seseolahnya kalau kita tengok sini Nabi SAW Huzaifah ni bertemu dengan Nabi pun pergi ke arah dia untuk pergi bersalam ke ataupun apa-apalah, kita kata pergi ke arah dia, terus dia berkata saya berjunub. Nabi SAW pun terus kata innal muslim laisa binajis, orang Islam bukannya najis. Padahal dalam riwayat Muslim begini, dalam kitab ni siapa-siapa ada kitab Badlul Majhud, kita pakai boleh tengoklah. Tu baris yang kedua tu. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bertemu dengan dia pun lari pergi mandi, kemudian dia pun mari. Nabi SAW dia pun kata saya berjunub tadi. Nabi SAW pun kata innal muslim la yanjus. Nasa'i juga telah mengemukakan hadis ini dengan panjang lebar dari Huzaifah. Dia berkata Rasulullah ini lebih detail. Rasulullah SAW apabila bertemu dengan mana-mana sahabat dia akan bersentuh-sentuhan dengan sahabat tu, sama ada pegang bahu ke, pegang lengan ke, atau pegang tangan ke dan sebagainya. Wa da'a lahu, dan Nabi SAW mendoakan keberkatan untuknya. Pada suatu hari, pada suatu pagi, pada suatu hari di waktu pagi, aku lari daripada dia bila berjumpa tu. Kemudian pergi pula jumpa dengan dia setelah agak tinggi dah matahari tu. Nabi SAW pun tanya, tadi aku nampak kau ada, lepas tu kau lari daripada aku. Maknanya kenapa? Aku menjawab, kata Huzaifah, tadi saya berjunub, jadi saya bimbang kau akan menyentuh aku. Maka kata Huzaifah, Rasulullah SAW pun bersabda innal muslima la yanjus. Tu cerita dia panjang. Jadi hak ni hak dalam Abu Daud ini ringkas. Dia ringkas. Kalau kita tengok padahal cerita tula aja, takkan banyak kali lagu ni. Semua mengatakan hak tula aja. Bila hak tula, kita kena tengok adakah ni direngkaskan atau tidak. Maka kita kata faqala tadi, dia kata ni setelah beberapa dialog dia tu setelah dibuang dulu. Seseolahnya Nabi SAW tu bertemu, sedangkan dalam riwayat Muslim dan Nasa'i menunjukkan selepas dia selesai mandi baru bertemu, baru berdialog apa tadi tu. Ini bermakna perawi telah meringkaskan hadis ini dari yang panjang tu. Hak dia naknya kepada dia innal muslima la yanjus, orang Islam bukannya najis. Bukannya najis. Bila orang Islam bukannya najis, situlah puncanya. Orang hak kata orang Islam bukannya najis, bila begitu dah tidak najis boleh sentuh. Apa tak boleh? Dan Nabi SAW telah buat lagu tu. Bila tidak najis, kalau duduk dalam masjid, apa tak boleh? Kata dia. Dia pergi ke situ lah. Bila tidak najis, tidak kotor, dah tidak kotor, sebab Nabi SAW pun bersentuh.
pegang Quran pun tak apa. Itu mazhab Zahiriyah. Puak-puak ahlu Zahir mengatakan orang berjunub boleh mengaji Quran, boleh pegang Quran, boleh bersalah, boleh boleh masuk masjid, boleh duduk dalam masjid lama pun. Sebab dia pegang ni lah. Salah satu hadis pegangan mereka hak ni. Salah satu pegangan hak ni. Dan dalam hadis Bukhari dia pegang, iaitu Nabi SAW bila Aisyah ni berhaid, serupa juga orang berjunub, dan haid ni dia dekat-dekat setengah-setengah kitab tu dia buat sekali selalu. Orang berjunub dengan orang haid sekali selalu bab dia tu. Dalam Bukhari disebutkan Nabi SAW kata kamu buatlah apa saja kecuali tawaf. Dia kata kepada Aisyah bila mai kotor, jadi apa saja pun boleh buat berlaku kecuali tawaf. Hak tu hak tak boleh. Jadi dia kecuali hak tu saja. Maknanya hak lain itu tak apalah, dia kata. Itu di antara pegangan mereka lah. Nak ngaji Quran, nak pegang Quran, nak masuk masjid, nak gapo pun. Sebab apa? Sebab tawaf tu tak boleh, sebab dia supaya semaya. Memang semaya tak boleh lah. Nak bagi kotor. Orang berjunub memang tak boleh lah hak tu. Tapi kalau hak lain, dari segi hak bersentuh-sentuh ni, hak kena tubuh dia ke apa, itu tak apa, kata mereka. Orang lain yang tidak setuju, dia kata tak boleh. Maksud najis di sini bukan najis apa nama ni, i'tiqad. Najis i'tiqad dia tu tidak najis. Jadi zahir dia ni pun tidak najis juga. Sebab hukum hak kata kotor orang berjunub, orang bagi kotor ni, kotor tu kotor dia panggil najasah hukmiyah. Pada hukum saja, bukan najis ain. Benda tu sendiri najis, tidak. Zat dia tu najis, tidak. Tetapi pada kira-kira, yakni hukum maknawi lah, ta'abudi. Hukum itu orang panggil dalam istilahnya hukum ta'abudi. Yang kata kotor tu dah Nabi SAW kata kotor, Allah SWT kata kotor, kena mandi, kotor lah. Tapi kotor tu dari segi zahir tidak kotor. Hak sekadar tu, hak zahir ni tak kotor. Cuma dari segi dia sebut tak boleh semaya, tak boleh buat ni, kita kira, kita terima gitu. Dan mula-mula sekali najis ini bukan najis i'tiqad. Ada pun orang kafir dalam Quran ada sebut, dia ada sebut innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadha. Sesungguhnya orang-orang musyrikun itu najis. Jadi najis ke dia, adakah najis tubuh dia apabila bersentuh kita kena basuh? Kalau najis ke dia? Kalau dalam mazhab Syafi'i najis ringan ke, najis hak pertengahan ke, najis hak mughalladhah ke hak mana? Hak mana? Kalau dalam mazhab lain adalah mengikut perhitungan dia sendiri. Tetapi adakah kalau najis ni kira-kiranya kena basuh? Adakah Nabi SAW apabila bersentuh dengan orang kafir, begitu juga sahabat-sahabat, dia buat lagu tu? Tidak. Apa Allah SWT kata najis? Dia kata najis i'tiqad, bukan najis tubuh. Tubuh pun tidak najis. Hanya i'tiqad dia, kepercayaan dia, pegangan dia tu, hak tu kotor. Syirik itu, hak tu kotor. Bukan dari segi tubuh dia. Dia kata puak-puak Zahiriyah tadi, kalau sekadar tubuh pun orang kafir pun maklum dah tidak najis. Apa kelebihan orang Islam? Kalau kata orang Islam tidak najis, orang kafir pun memang tidak najis dari segi zahir. Nak semayat, tu memang dia tak boleh semayat lah. Dia banyak syarat tak cukupnya. Kalau kita orang Islam pun, kalau dalam keadaan berjunub, mana boleh semayat? Kena mandi dulu, barulah boleh semayat. Jadi kalau hak ni apa kelebihan? Kata orang Islam bukannya najis, orang kafir pun tidak najis. Kalau nak kira zahir, tidak najis dah tu. Kalau setengah tu serupa dengan orang kafir baru. Ini menunjukkan keistimewaan orang Islam lebih lagi daripada orang kafir tu. Dia nak bagi ikut. Sebab itulah dia kata tak apa berlaku. Tak apalah, kita baca dulu. Bagi jumhur ulama, dia kata orang kafir itu tidak najis. Sebab apa? Sepakat ulama Islam mengatakan orang Islam boleh berkahwin dengan ahli kitab, perempuan ahli kitab. Walaupun perempuan ahli kitab tu siapa yang dimaksudkan itu ada khilaf, tapi ahli kitab ni jelaslah kafir. Apabila boleh menikah, boleh bersetubuh. Apabila bersetubuh, bersentuh-sentuhan kulit. Bukan setakat bersentuh-sentuhan kulit lah.
maknanya dengan peluhnya, dengan gapo sentuh belakang, boleh berlaku lah. Boleh. Tak ada siapa pun kata apa. Bahkan dalam Quran sendiri pun sebut boleh berkahwin. Ini menunjukkan tidak najis. Zahir dia. Zahir dia. Hak najis tu i'tiqad. Itu pegangan mana jumhur ulama lah. Tapi seperti kata tadi lah, apa-apa ahli zahir kata kalau setara tu tidak ada kelebihan orang Islam lagi berbanding orang kafir. Sepatutnya dia kata manusia tu tidak najis. Dia tidak kata lagu tu, dia kata orang Islam tu tidak najis, menunjukkan suatu keistimewaan kepada orang Islam. Itulah perbahasan setakat tu. Lepas tu Abu Hurairah ni pun begitu juga. Dia bertemu, lari, dia nusuk, lari, pergi mandi, lepas tu mari. Dia kata dia tak duduk sekali dengan Rasulullah dalam keadaan kotor, sebab Rasulullah selalu rayak malaikat pun tidak suka kepada hak kotor. Jadi hak ni banyak perkara tak boleh nak buat ni dalam keadaan berjunub. Dia pun tahulah maknanya sebab kotor, walaupun kotor tu kotor hukmi ataupun kotor itu berkait dengan ta'abbudi semata-mata, bukan zahirnya maknanya tidak, kita tak boleh nak kesan kotor tu. Walaupun begitu dia faham daripada hak lepas-lepas dah bahawa orang yang berjunub tu kotor lah. Nabi SAW kata subhanallah innal muslima la yanjusu. Sumpah tadi juga. Cuma hadis ini hak tadi dia kemukakan riwayat Musaddad tadi. Musaddad dari Yahya dan Bishr, dua orang. Musaddad ni tok guru Imam Abu Daud ni, dia ambil daripada dua orang, Yahya dan Bishr. Hak tadi tu riwayat Yahya. Dalam riwayat Bishr, ni dia ayat ni. Dalam riwayat hadis Bishr dia kata haddatsana Humaid. Humaid mana cerita, bukan riwayat secara an-anah. Tu yang nak ceritanya. Tu tujuan Imam Abu Daud buat mari. Dia kata dalam hadis Bishr dia kata haddatsana Humaid. Sebab beza tu di antara haddatsana dengan an, itu beza. Hak tu riwayat secara an-anah. Ni riwayat ini dia ada sebut haddatsana. Makna hak ni lebih kuat lagi lah kalau lagi. Takut-takut kita kata hadis di atas tu putus kau sanad dia. Tidak putus. Dia nak cerita tu tidak putus. Apabila tidak putus, tidak dhaif lah. Tidak ada kemungkinan dhaif. Seterusnya bab orang berjunub boleh masuk ke dalam masjid. Lepas tu dia marilah hadis ni. Dia mari hadis ini. Kadang-kadang pengarang kitab-kitab hadis ini pun dia susah juga kita nak faham. Kecuali kita baca syarah-syarah, kita tengok memang kita tahulah, dan kita turut mengaji molek, kita akan tahu cara dia tu cara mana. Kadang-kadang hadis hak dia sebut tu bukan bermakna dia pegang dengan hak tu. Tu satu kaedah. Berapa banyak dalam Tirmizi, terutama banyak benar dalam Tirmizi, hak dia sebut tu bukan bermakna hak tu bagi dia paling sahih. Tidak bermakna begitu. Dia buat mari hadis tu dan nak cerita hak tinggi-tinggi tu orang lain cerita dah. Saya tidak nak cerita tu, nak cerita hak lain, sanad lain. Walaupun dhaif, ada lagi. Dia nak membanyakkan sanad, jalan riwayat tu. Itu tujuannya. Kadang-kadang dia buat mari hak dhaif. Kita kata, dia tak jumpa kau hadis sahih. Tidak, bukan lagu tu. Silap kalau kita faham lagu tu. Boleh dia nak mari hak sahih apa, tapi sengaja. Kadang-kadang dia buat mari satu hadis tu, kita kata macam seseorang dia pegang hal tu. Tidak, tak mesti juga. Macam sini ni Abu Daud, dia mari hadis ni, dan dia tidak mari hadis yang bercanggah dengan hal ni. Tapi hadis hak dia mari, dia tidak pegang hal ni. Dia tak pegang hal ni. Tetapi dia nak cerita punca bagi orang yang mengatakan ada pendapat dia tu, misalnya orang berjunub, orang haid tidak boleh masuk masjid tu. Inilah hadis dia. Dan orang hak kata boleh masuk, hadis ni nak lagu mana? Dia ada alasan dia sendiri. Itu tujuan dia. Itu tujuan dia nak bagi hadis. Jadi nak bagi hadis ni mula-mulanya di peringkat awal ni, pintu rumah sahabat-sahabat ni apabila bukalah ke masjid, mesti dia kena melalui masjid lah kalau nak pergi keluar tu. Itu pintu besar dia, menghadap kepada masjid. Mana-mana duduk di sekitar masjid tu menghadap kepada masjid. Bila begitu Nabi SAW suruh tutup alih lah pintu depan ni, buat alah ke lain, jangan alah ke dalam masjid. Sebab apa? Kira-kiranya mengikut hadis ini,
Kalau mari kotor, kalau berjunub, nak keluar mesti keluar ke masjid, sedangkan tak boleh keluar ke masjid. Tapi kalau buat pintu kod ni, kod lain, kod belakang ni jadi pintu depan pula buat lagu tu tak apalah. Ni dia. Abu Daud berkata huwa Fulayt al-Amiri. Aflat tadi ialah Fulayt pun orang nama dia juga. Di sini dia nak cerita Imam Abu Daud tak pegang ni. Dan puak-puak Zahiriyah, ramai lagi ulama-ulama hadis yang lain tak sahih ni hadis. Ini tak kemah hadis ini, dhaif. Dia kata hadis ini dhaif. Walaupun orang lain kata tidak dhaif, tapi mereka kata dhaif. Dhaif itu duduk mana? Duduk pada Aflat bin Khalifah. Aflat bin Khalifah dari segi sanad dia tu, ada seorang perawi tu namanya Aflat ataupun Abu Daud sebut Fulayt. Dia tu hak dhaif. Bahkan ramai ulama mengatakan majhul, dia tu tidak diketahui siapa dia. Macam peguam lah, kita kata peguam mazhab Zahiri yang kuat, dan kitab dia lah kalau mazhab Zahiri ni ada lagi pun, iaitu Ibnu Hazm. Dia kata majhul. Dan ramai lagi orang lain mengatakan tak boleh. Tidak ma'ruf bithiqah, kata dia. Hadisnya batil, kata dia. Ibnu Hazm kata. Baghawi dalam Syarah Sunnah mengatakan Imam Ahmad menganggap hadis ini dhaif kerana perawi dia tu lah Aflat tu majhul. Di sini pun ada sebut. Lepas tu Hafiz Ibn Hajar berkata hadis ini telah dikemukakan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Begitu juga Ibnu Hibban memasukkan dia dalam senarai perawi yang thiqah. Maknanya sesuatu hadis itu kalau ada di dalam sebuah kitab, walaupun kitab itu dinamakan oleh pengarang dia sahih, dan bagi dia sahih lah, belum tentu lagi orang lain terima sebagai sahih kesemuanya, belum tentu. Misalnya ni Ibnu Khuzaimah, sahih dia ada dalam sahih dia, sahih lah kira-kira. Imam Ahmad kata dhaif. Misal begitulah kita akan jumpa orang lain pula betul ni. Begitu juga dalam sahih Ibnu Hibban ada. Tidak bermakna bila ada kita tak boleh. Orang pengaji ada dia tidak cara lagu tu. Kalau kata ada dalam sahih Ibnu Hibban, itu cara orang tidak mengaji itu kalau lagu tu. Itu dia kata sahih dah. Jangan kita tengok setempat tu saja. Misalnya di sini. Apa ya orang lain kata tidak sahih? Apa ya orang lain kata dhaif? Orang lain kata gini-gini itu apa? Ini masalah ijtihad. Sebab itulah taraf tiap-tiap hadis tu dia tidak serupa walaupun sama sahih pun. Sahih Muslim, sahih, tapi setaraf kau dengan Bukhari. Tak. Dia tidak serupa dari segi walaupun sama-sama sahih dah. Hak banyak dalam sahih Tirmizi, hak dia kata sahih. Imam Bukhari ada kata tidak sahih. Hak hadis hak dia kemuka dengan sanad hak dia kemuka tidak sahih. Jadi ini menunjukkan mengikut ijtihad. Cuma secara umum kita kata memanglah kitab-kitab tu kitab-kitab sahih berdasarkan kebanyakannya, bukan tiap-tiap satu hadisnya itu disepakati tentang kesahihannya itu tidak. Kalau cari kata lagu tu lelah lah, susah lah. Kita akan jumpa di tempat yang mana akan jadi muskil kepada kita sendiri. Macam mana dia kata sahih, hak ni pula kata tak sahih pula. Ini masalah ijtihad masing-masing. Ijtihad dalam bab hadis ni. Lepas tu kita tengok dulu dah. Kita tengok. Lepas tu dia mari pula pendapat orang ni kalau dalam kitab ni lah, dalam kitab Majhul 207. Cuba kita tengok. Dia ada sebut baris yang keberapa, dia kepak yang kelima daripada bawah. Bukan hak bawah garis tu, hak atas. Ulama berselisih pendapat tentang masalah ni. Masalah perempuan mari kotor ataupun perempuan haid dan orang yang berjunub ni boleh ke tidak masuk dalam masjid. Abu Daud, faqala Abu Daud wal Muzani wa ghairuhum yajuz lil junub wal haid
dukhulul masjid mutlaqan. Abu Dawud, Muzani dan ramai lagi seperti Daud Zahiri, Ibnu Hazam dan ramai lagi yang lain, wa ghairuhum, mengatakan harus bagi orang berjunub dan orang bagi kotor, orang yang berhaid masuk ke dalam masjid secara mutlak. Secara mutlak tu maksudnya lalu ke, duduk ke, tak kira lah, secara mutlak boleh masuk lah. Harus. Bukan makna ada kelebihan, tidak, bukan, tidak soal masalah kelebihan ni, masalah harus, boleh ke tidak. Mana sebab di satu pihak yang lain maknanya kata tak boleh. Bila tak boleh tu siapa kau peringkat haram lah kata. Bila haram tu maknanya kalau buat juga berdosa. Mana siapa peringkat tu? Secara mutlak Ahmad bin Hanbal dan Ishaq mengatakan harus bagi orang yang berjunub kalau dia berwuduk dulu. Maknanya kalau dia berjunub dia berwuduk, boleh lalu dalam masjid tu, ataupun duduk dalam masjid itu. Tapi orang main kotor, perempuan apa nama ni berhaid, tak boleh. Itu pendapat dia. Sufyan Ats-Tsauri dan Hanafiyah, ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, dan pendapat yang masyhur dari mazhab Malik dan jumhur ummah, tidak harus secara mutlak. Secara mutlak tak boleh, kau mana pun tak boleh, lalu pun tak boleh. Tu dia pegang tu lah, lalu pun tak boleh. Usah ke duduk, lalu pun tak boleh. Syafi'i dan ashabnya, anak-anak buah dia, hak kebanyakan. Ada juga terkecuali macam tak di Muzani tu anak murid dia juga tu, anak murid Imam Syafi'i. Ni hal lain lah. Dia kata harus bagi orang yang berjunub itu lalu dalam masjid, tapi tidak harus duduk. Duduk tu tak boleh, lalu boleh. Kemudian masing-masing dengan hujah masing-masing lah. Itulah asasnya. Walaupun ada lagi perbezaan sikit sebanyak tentang khilaf mazhab tu disebutkan di bawah ni, tapi hak asasnya gitulah. Mana ada yang kata boleh masuk secara mutlak, duduk pun tak apa, asalkan jangan kotor, sudah. Jangan jadi kotor, jangan jadi tumpah darah tu dalam masjid. Sebabnya darah orang main kotor ni boleh dikatakan ijma' ulama tentang najis dia. Walaupun darah lain ada khilaf lagi, tapi kalau darah orang main kotor tu, para ulama mengatakan ijma' lah. Ada yang mengatakan ijma' tentang najisnya. Walaupun begitu, Demon ni kata kalau tidak menyebabkan jadi kotor, talawuth masjid itu dengan darah dia tu, tidak berlumuran ataupun cemar masjid itu dengan darah dia tu, tak apa. Nak lalu ke, nak duduk ke, boleh tak? Secara mutlak. Itu makna secara mutlak. Imam Ahmad pula kata kalau ambil ismayat bagi orang berjunub saja boleh, bukan sekadar lalu, duduk pun boleh kalau sudah ada ismayat, walaupun tak mandi lagi. Tapi kalau perempuan mandi kotor tak boleh. Imam Syafi'i kata kalau sekadar lalu tak apa, lalu illa abiri sabil. Dia pegang dengan ayat tu lah, walaupun orang lain hak tak sependapat dengan dia tu, bantahlah. Dia kata tidak makna lagu tu, tak apalah hak tu masing-masing lah. Tetapi di antara dalil dia hak tu lah. Jadi dalam masalah ni Imam Abu Dawud buat mari, lepas tu dia sebut kira-kiranya zahirnya menunjukkan tak boleh. Dia sendiri berpendapat boleh. Kenapa dia berpendapat boleh tu? Kira-kiranya seperti ulama-ulama lain yang kata boleh tu, dia tak sepegang dengan hadis ni. Kalau mengambil kira hadis ni, banyak lagi tu tambahan riwayat ni, ada ziyadat lagi. Di antara ziyadatnya, Nabi SAW suruh tutup pintu kecuali pintu Sayyidina Ali. Pintu rumah dia, pintu rumah Sayyidina Ali. Hak tu ramai ulama kata guana tu pula tubik lagu tu. Ini bercanggah dengan hak riwayat Bukhari pula. Dalam riwayat Bukhari suruh tutup pintu belakang kecuali pintu Sayyidina Abu Bakar.
hak tu yang boleh bukanya khawkhah. Itu sudah bercanggah. Bila bercanggah tak boleh. Dia kata hadis ini mungkar. Kemudian Ibnu Hazm ke apa dalam kitab Muhalla dia bahas panjang hak ni. Baiklah, hak ni berkenaan dengan masuk masjid. Hak mengaji Quran lagu tu juga. Cuba kita tengok. Baru ni kita sudah baca dah tu. Tak baca bawah tu. 201 muka surat 201 kitab ni. Babun fil junub yaqra'u. Cuba tengok nombor 4 tu, nombor 4. Nombor 4. Hak peliknya kata dia, musannif tidak menyebutkan orang mari kotor boleh mengaji Quran. Dalam setengah-setengah kitab ada dia sebut sekali, seperti anda sebut tadi, kalau bab orang berjunub ni biasanya dia sebut sekali dengan orang mari kotor sebab hukum dia lebih kurang. Tapi dalam Abu Daud ni tidak lagu tu. Dia sebut orang berjunub saja. Mari kotor tu tak ada sebut. Dia kata dalam mazhab Malik ada dua riwayat. Hak paling sahihnya dari dua riwayat itu iaitu harus membaca Quran secara mutlak bagi perempuan hak mari kotor. Demikianlah tersebut dalam kitab Aridatul Ahwazi, syarah Tirmizi yang ditulis oleh ulama iaitu mazhab Malik Ibnul Arabi. Imam Tirmizi buat tajuk orang mari kotor dan orang berjunub tidak boleh baca Quran. Dia buat tajuk lagu tu, maknanya dua sekali. Dalam Abu Daud ni tidak, maknanya orang berjunub boleh baca Quran, yakni atau tidak. Jawapannya tengok dalam hadis itulah. Seperti yang kita sudah bincangkan baru ni. Ini masalah perempuan mari kotor boleh mengaji Quran, boleh pegang Quran, boleh masuk masjid, boleh duduk dalam masjid dan sebagainya, benda khilaf lah. Seperti saat ni kita sebut. Dan disebutkan dalam kitab ni Muzani tu salah seorang anak murid Imam Syafi'i tu. Dia kata perempuan apa kata boleh duduk dalam masjid. Kalau ikut pendapat ni maknanya mudah lah, tak ada timbul lah masalah. Setengah tu kata tak boleh pergi masjid, nak pergi dengar orang mengajar. Masalah semaya tu semua sepakat dah tu tak bahas dah tu. Dari segi nak pergi dengar orang mengajar tak boleh lah. Nak pergi masjid lagu mana, hujan-hujan ni nak masuk dalam masjid tak boleh. Kalau mengikut ni tak jadi masalah, asalkan maknanya tidak berlumuran masjid tu, mana boleh. Serupa juga orang mengaji Quran apa ni dalam mazhab Malik. Hak ni dia sebut hak sahihnya hak asah lebih sahih, iaitu hak boleh baca Quran. Walaupun orang lain kata tak boleh, satu ayat yang lengkap tak boleh. Ada yang kata kalau sekadar dua ayat tu boleh. Ada yang kata kalau niat zikir ke, niat doa pun boleh, baru boleh. Macam-macam lah pendapat tu. Tapi ada yang mengatakan baca dengan niat Quran pun tak apa. Apa ni? Di antaranya hak dia sebut di sini pendapat yang asah dalam mazhab Maliki. Dia kata boleh secara mutlak. Secara mutlak tu tak kira lah lagu mana-mana, pendek kau panjang kau 2 ayat kau 3 ayat kau boleh. Dan hak ni kalau nak kira ramai ada pendapat lagu tu, termasuklah Imam Bukhari. Mengikut Imam Bukhari boleh orang perempuan masuk dalam masjid kau ngaji Quran kau, pegang Quran kau, boleh nak baca macam mana pun tak apa. Hak semaya tu soal lain, hak tu sepakat dah, hak tu puasa ke apa tak boleh tu, hak tu sepakat dah. Tapi kalau orang berjunub belum mandi saja boleh puasa tu. Puasa tu hak tu sepakat juga tu. Maknanya masuk ke dalam waktu subuh tu dalam keadaan berjunub, tak mandi, hak tu semua sepakat kata boleh. Sah puasa dia. Kalau bab puasa. Tapi kalau semaya tak boleh, semua kata tak boleh. Baiklah kalau kita tengok dari segi kenyataan realiti lah, dari segi realiti. Hak masalah baca Quran masuk dalam masjid gitu gini, dari segi realiti kita tengok mengaji hadis ni ya kena terbuka gitu. Kalau tidak tak ada makna, tak ada makna. Kalau kita mengaji hadis lepas tu nak eret alah kau satu mazhab saja, sedangkan pengarang dia tidak lagu tu, seolah kita paksa tekan dia supaya ikut.
Mana-mana mazhab. Tak kena lagu tu. Tak. Jadi kita kena tengok. Biar terbuka. Lepas tu sikap kita orang ramai ni, mana kena tengok. Benda ni, kita boleh fikir kan. Kalau selagi dia ma'qulul makna, orang panggil maksud dia, makna dia tu kita boleh faham, boleh fikir. Benda ni molek tak molek ni, nilai dia kok mana. Kita boleh nilai kau. Boleh tahu kau. Kalau boleh tahu, boleh bahas lagi. Kecuali kalau dosa pahala, kita tak boleh nak fikir tu. Hak tu kena terima kok mana-mana. Tapi kalau selagi benda ni boleh dipikir, apa sebab? Misalnya, orang perempuan tu tak pernah masuk dalam masjid. Apa sebab? Sebab apa? Setengah kata dia ta'abudi. Dah Allah SWT tak boleh masuk, Nabi SAW tak boleh masuk dalam masjid, tak boleh. Kita tak sedar faham. Walaupun cuci pun, walaupun tidak titik darah pun. Sebab ini masalah ta'abudi. Pun kita tak boleh soal. Habis semaya apa basuh muka? Apa sekat ni? Kalau sekat ni? Kita tak boleh soal hak tu. Dia kata sepatu. Sepatu juga ni. Ada pun pula kata, kalau Allah SWT betul-betul kata lagu tu, tak apa pula. Mana ayat awak terang? Ayat Quran. Tak ada awak terang. Tak boleh masuk, tak boleh duduk, tak ada awak terang. Orang panggil kotor, orang berjunuk dengan terang. Orang lain semua tak khilaf. Orang lain pun nampak lagu tu belakang, sebab kita nampak. Tak ada khilaf. Ada ke lagu tu? Tak ada. Kalau hadis, hadis tu kata tadi, orang ni terima, orang ni tak terima. Maka boleh dikatakan kebanyakan mengatakan sebabnya ialah takut berlumuran masjid tu dengan najis tadi. Tu sebab. Tu sebab. Ilak dia, ilak bagi taklif tu. Jadi hak tu kita boleh fikir hak tu. Kalau hak tu. Kalau sebab tu kita boleh fikir. Apabila boleh fikir, katakanlah mana terpelihara, terkawal dalam keadaan dia pakai tuala misalnya, tuala wanita tu orang panggil dengan baik, dengan kemas, tidak jatuh. Tak ada dah lah sebab tu. Apabila hilang sebab tu, hilang dah lah hukum dia, hak taklif tu. Dia buat pergi kot tu. Sebab itu sebenarnya ilak dia. Apabila ilak tu tak ada kan. Begitu. Jadi kita tengok dari segi realiti pun. Dari segi realiti, perempuan kalau tak boleh pergi ke masjid, perempuan untuk mengaji, mana tak terlepas dalam dia. Hak sekala-sekalanya malam ni misalnya dia mari mengaji, malam ni dia mengaji boleh pasal duduk dalam masjid. Takkan nak duduk tengah jalan, tidakkah jadi rohok tu? Apatah lagi kalau hujan. Kalau hujan tak ngaji dah lah dia, terlepas. Kita kata ada kaset, ada CD, ada gitu gini. Iyalah, itu hak zaman ni. Kalau hak zaman dulu, lepas tu kalau ada CD, ada gap, dia tidak serupa dengan hak ngaji secara berdepan, hak secara musyafahah ni. Secara berdepan tak serupa. Itu dari satu segi. Hak dari segi yang lain pula, orang hak mai kotor, kita kata berapa ramai lah ni hak minat ngapa Quran kan? Anak lelaki, anak perempuan, hatta belakang ngapa Quran. Lepas tu duduk ngapa Quran tu main kotor, nak ngaji lagu mana? Usaha nak pegang nak mengaji pun tak boleh. Takkan semua ayat tu berupa doa belakang nak niat zikir. Tak boleh, tak pernah sabar, tak boleh, tu tak mungkin lah. Tak mungkin. Sampai ke peringkat tak mungkin. Takkan nak baca ayat kursi sama sebagai doa. Dia tidak akan jadi gitu. Bagi kota berapa? Seminggu. Lepas tu Tok Guru bukan perempuan juga. Kebetulan sambung dengan Tok Guru. Bagi kota. 2 minggu. Lepas tu kalau salah demam, kau sakit kepala mana-mana pula, 3 minggu. Nak ngapa Quran lagu mana kalau lagu tu? Itu realiti. Nak ngapa Quran kok mana? Hak ngapa tu pun jadi lupa. Usah kau minggu-minggu, 2 hari tak apa-apa lupa dah. Maknanya menyebabkan jadi terkebelakang. Pada anak lah. Dalam zaman sekarang ni, ketika mana dunia duduk perhati orang Islam, duduk perhati semua. Dan orang kafir pun dia bukan orang jahiliah semata. Hak jahiliah, hak teruk tu teruk. Hak mikir pun dia mikir.
Usah kau orang kafir, orang-orang Islam hak berpendidikan barat ke apa. Kadang-kadang dia lemah juga dengan Islam. Dia nampak meminggirkan orang perempuan. Jadi kelas 2, nombor 2 sama. Dari segi kesempatan, peluang gua ni, orang perempuan tu macam dihalang. Kerana itulah, kerana ini menyebabkan dia tidak boleh maju. Terhalang. Kalau orang luar dia cocok hak tu banyak makan. Orang Islam yang duduk berjuang nak pembebasan wanita, apa gitu gini. Benda-benda lagu ni makan. Padahal benda ni hanya perbezaan mazhab saja, perbezaan pendapat saja, bukan semua. Kita tak boleh kata mewakili Islam, tak boleh lagi. Islam ni makna kalau semua sekali sepakat Islam mengharamkan babi, yalah hak tu memang lah. Islam mengharamkan arak, tak ada khilaf, betul hak tu. Islam mengharamkan arak, boleh kata lagu tu. Tapi kalau Islam mengharamkan ketan, boleh? Boleh. Walaupun mazhab Hanafi semua kata ketan haram pun, tak boleh kita kata Islam mengharamkan makan ketan. Tak boleh. Makan soto haram. Tapi dalam mazhab Hanafi semua haram. Tanyalah ulama mana pun. Boleh kalau kita kata Islam mengharamkan makan soto? Tak boleh. Itu bendanya beza. Jadi orang kita dah terpengaruh dengan hak tu. Orang luar pun perhati juga tengok. Pada anak. Dan kita pun maknanya tak boleh maju. Tak serupa sama anak jantan dengan anak perempuan. Cediklah mana. Tak serupa. Banyak halangan-halangan tadi. Sedangkan halangan tadi mazhab saja. Dan hak mazhab ni sering kali kita tengok. Sering kali. Umpamanya di tempat kita. Dulu tolak berah. Zakat. Tolak berah. Jual, beli, lepas tu sedekah. Baru boleh nak keluar peterah. Bukan dalam bentuk berah kan. Sehingga keluar pendapat baru. Mari pula kata boleh dengan PT pun. Hak tu bukan dalam mazhab Syafi'i. Ambil hak orang lain. Boleh. Kenapa? Kerana perlu. Susah. Kalau tidak buat lagu tu susah. Tak ada sebab lain. Sebab susah. Rohok. Jadi rohok. Kalau kita bui kepada, lepas tu kalau ikut pendapat setengah-setengah tu tak boleh. Dia kena dia tu anak mula dulu. Baru boleh bui zakat fitrah. Setengah-setengah tu pendapat lagu tu kan. Jatuh dulu. Habis dulu bulan Ramadan. Esok dah nak raya tentu dah. Nampak anak bulan. Baru boleh bui. Kalau bui berah pula. Hak naknya bukan nak makan, nak pakar dok kau tu ni. Kalau nak jual, hak tu susah tu. Tapi kalau bui pitih, ikut dia nak beli berah bila-bila masa ada. Kalau dia lapar kan. Kalau dia nak beli baju, nak beli apa-apa pun ikut dia. Boleh. Walaupun sempit. Itu pun sempit dah kalau nak kira tu. Tapi kalau bui berah pula nak kira, nak cari orang nak beli pula. Tu. Sedangkan nak pakai raya esok dah. Anak-anak ni nak berjanguk esok dah. Apa lagu mana? Itulah menyebabkan jadi terfikir-fikir. Tak boleh. Kena pakai ni. Serupa juga orang lain-lain. Boleh jadi dulu ketika orang kita ni pun tak apa ni itu sangat Quran ni. Tak apa baca sangat. Baca pun Fatihah mana-mana wajib ayat lazim nak semaya. Zaman sekarang ni orang sudah menghafal Quran. Apabila menghafal Quran cuba fikir macam mana kalau menghadapi lagu. Lepas tu orang duduk pakai video misalnya video kan. Video orang mati, video gitu gini. Kadang-kadang kan orang pakai, orang duduk pakai lemah sangat pendapat dia. Kalau kita cari dalam satu mazhab seorang pendapat lagu tu pun orang pakai juga. Orang pakai juga kadang-kadang. Misalnya masalah video subki ya, seorang dia kata lagu tu. Dan ulama kata dhaif juga tu. Tapi walaupun dalam mazhab Hanafi lebih luas, ramai lagi hak pendapat kata boleh tu. Tetapi kita ni misalnya dalam masyarakat Syafi'i, ya kita pakai hak tu kenapa? Adakah kita ikut mazhab lain? Atau kita ikut seorang, klik-klik seorang? Tak tahu. Hak tu kita kena jawab lah pada. Kalau kita ikut klik-klik tu pun boleh. Hak ni bukan seorang. Bukan seorang, ramai ni. Lepas tu setengah-setengah dia tak berani. Dia tak berani. Dia kata kalau tak ada seorang mazhab Syafi'i. Ni kalau masalah tadi ada sungki seorang tak apa dah. Orang Syafi'i. Ada ni anak murid Imam Syafi'i ada. Muzani. Tidak Syafi'i ke dia? Kalau kita kata di sini menunjukkan juga mana tidak semesti kalau seseorang tu apabila dia ni
anak murid Imam Syafi'i secara langsung dah. Tidak semesti dia 100% ikut buah tok guru dia. Tak. Macam dia sini. Tak. Tidak ikut dalam masalah ni. Begitu juga dalam masalah-masalah lain, banyak lagi masalah tak mesti ikut. Dan ini tidak kata menyebabkan jadi orang tu keluar daripada mazhab. Tidak jadi gitu. Tidak jadi gitu. Banyaklah yang seumpama ni sebenarnya dalam masyarakat ni. Kadang-kadang kita duduk amal, kita tak tahu pun. Tak tahu menahu. Sebab kita kata cekeran. Waya cekeran. Dalam mazhab Syafi'i mana boleh? Tak boleh. Maka piti haram lah. Dalam mazhab lain. Tapi dalam mazhab Ahmad tak apa. Kita nak buat apa-apa, kita payah cekeran dulu. Kalau tak jadi, hangus. Mazhab Ahmad boleh. Begitu, duduk pakar. Kalik-kalik tak tahu pak. Bela lah dia. Jak bela lah. Sampai ke ni. Umum. Luah duduk pakar tu. Bukan dalam sub perkara. Lepas tu kita tahu kau tu dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Kalau nak kira. Kalau kita tidak perlu banyak perkara orang duduk pakar dah tu. Duduk pakar. Jual beli bersyarat. Jual beli bersyarat. Tak boleh dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi pun tak boleh. Jual beli bersyarat. Tapi kalau dalam mazhab Malik boleh. Mazhab Bukhari misalnya boleh jual beli bersyarat. Kita duduk beli semua lagu tu supermarket mana-mana. Beli dalam masa setahun. Garanti. Kalau rosak dia baiki. Itu jual beli bersyarat. Lepas tu hak akak saya beli, saya terima hak tu tak ada lama dah, orang tak pakar dah hak tu hak ni dari segi hakikat ni, hakikat makna dia tu supaya macam syarat lah, ada syarat. Kalau tidak saya tak saya beli sesoalan ni. Tidak, bukan kita yang meletak, orang jual tu sendiri dia letak syarat, dia terima tak apa, kenapa tak boleh kita kata. Tapi kalau mengikut mazhab Syafi'i tak boleh, tak cara lah ke mana-mana pun. Tu nak cerita je kelebihan kalau belajar hadis kita terbuka. Hak mana sudah diterima dah dalam masyarakat dan hak tu molek tidak menganiayai mana-mana pihak, apa salahnya kita pakai hak tu. Dan kalau kita tak saya juga kerah juga, lepas tu kita nak beli lagu mana? Takkan kita tak saya ambil kad dia tu, kad garanti tu. Atau kalau kita ambil, lepas tu kalau punah kita tak saya, lepas tu rugi siapa? Dah tuan dia hak jujur tu dengan sukarela memang tak apa dah. Apa ya kita tak saya? Adakah semata-mata kerana kita ni mengikut mazhab Syafi'i dan mazhab Syafi'i tak boleh lagu tu maka kita tak sah? Pasal dia yang rugi. Itu benda. Kadang-kadang orang dia pertahankan mazhab sangat ketat sangat, dia tidak tahu menyusahkan siapa, cekik tekak siapa, dia sendiri. Banyak perkara terutama zaman ni berubah banyak perkara yang mana kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i tak ada, tak boleh. Tapi kalau mazhab lain boleh. Banyak benda-benda saat ni. Benda-benda saat ni. Walaupun kita tidak setuju, itu soal lain. Biasalah tu. Biasa kita jumpa di ulama-ulama bahar orang ni tak setuju sebab ni. Tak apa. Tapi tak cuba kita bayar kan. Sutung tak boleh. Uketai tak boleh. Kerai tak boleh. Berapa banyak tu hidup pada dalam air. Tak boleh. Kalau mazhab Hanafi haram. Dosa kalau mengikut pegangan dia. Baru pergi orang ramai. Kita kata lepas ini secara terbuka, bukan makna kita nak merendah-rendahkan masalah, tak ada timbul masalah tu. Sekarang ni nak bincang secara terbuka. Hak tu kebetulan kena ke dia. Macam kita komen tu kena ke dia. Kalau kena kita tu kita pun kena terima lah. Cuba fikir molek. Misalnya masalah tu, dah lah orang ramai ni makanan dia terhad, terutama sekeliling sepuluh negeri kita ni laut. Kalau orang negeri orang jauh daripada laut boleh kira lah bila dia jumpa. Itu pun ada juga siput di kolam macam-macam. Tak boleh juga. Tak boleh juga nak nanti makanan laut, makanan air selain daripada ikan. Tak boleh. Lepas tu orang jual rezeki dia sepik kan, sepik terhad dia boleh jual. Kalau dia jual juga jual benda haram. Pula tidakkah jadi sempit kehidupan dia tu? Maka apakah boleh dengan alasan tu kita mengatakan Islam tak benar? Lepas tu siapa yang rugi?
Kadang-kadang kita kena menilai balik juga. Orang duduk kata kadang-kadang mengikut agama, mengikut mazhab ni menyebabkan kaum mundur, menyebabkan tidak maju. Boleh jadi ada kebenarannya. Kebenaran dari sudut tu lah, dari sudut kenyataan kerana tak kena ikut tu. Cara beragama tu tidak kena. Hak mazhab Hanafi dia kata agama. Semua sekali agama Islam tak boleh. Sesoalan itu silap lagu tu. Padahal dalam mazhab Hanafi. Lepas tu orang dalam mazhab Hanafi ni dia tak boleh tubik dah kau. Supaya duduk di satu tempat yang tak mungkin tubik. Kalau tubik daripada dunia ni kita lemah. Tak boleh nyawa. Sebab tak ada udara. Hanya ada udara ni dalam mazhab Hanafi saja. Gitu kau. Dalam mazhab Syafi'i saja. Tak boleh tubik. Apabila seorang tu sudah masuk dalam tu, dalam dunia, supaya duduk dalam lingkungan dunia ni, kalau keluar daripada dia tak boleh nyawa. Kena pakai oksigen. Oh. Adakah lagu tu mazhab-mazhab ni siapa kau gitu nak kau? Kau boleh. Misalnya orang mazhab Hanafi tadi. Dia diam selera. Ataupun dia nak jual. Orang ada orang nak apa? Kalau kita kata tak boleh, hak banyak tu. Hak banyak. Itu perkara sebab tu. Begitu juga dalam bab-bab lain. Hak banyak. Setengah-setengah orang tu siapa tak sayang ngaji, orang perempuan kan ada juga. Kerana pegangan benda-benda khilaf lagu ni. Tak sayang buka, tuduk muka dia tukuk mana-mana. Nak kerah. Nak lagu mana ke dia? Biar tak boleh ngaji universiti. Biar. Soalannya, adakah semua sepakat ulama kata muka tu aurat? Dulu. Lepas tu haram, sepakat semua ulama. Tak juga. Bahkan orang lebih ramainya kata tidak aurat. Tapi kita siapa, kita tak terima benda tu. Benda tu yang baik, banyak hak kebaikannya untuk kita tak boleh terima. Kerana apa? Kerana pegangan kita. Tak kena tu cara lagi. Merugikan. Lepas tu orang panggil tidak maju. Tidak maju. Tak kena bagi anak tak setuju saya kalau buat juga boleh jadi menyesal kemudian hari. Daripada menyesal kemudian hari, baik kita menyesal dulu. Kalau menyesal kemudian hari, tak ada guna lah. Katakanlah anak kita nak mengaji, duk kerah dengan hal tu. Lepas tu setelah dia tua, nak ngaji pula. Tak boleh, lepas dah peluang. Misalnya contoh. Kerana kita duk pegang dengan sesuatu pendapat. Setengah-setengah ada juga orang lagu tu. Dia duk baca buku Maududi. Memang buku Maududi ketak benar lah dari segitu. Maududi kata tak boleh. Memang aurat. Dia baca hal tu. Tak boleh lagu tu. Maknanya kena terbuka. Tujuan ada nak tekan sini dari segi sikap terbuka tu. Untung dia banyak. Dan begitulah sepatutnya. Kita orang ramai ni, pada anda orang ramai ni sepatut dia molek gitu. Setengah-setengah orang dia kata orang ramai ni orang patut terikatnya. Sebab dia tak boleh ijtihad, dia tak reti. Ana kata, dan begitu juga dalam kitab-kitab usul pun kata lagu tu. Dia kata hak tak boleh ikut lagu lain yang mujtahid. Dia kena ikut hak seperti dia nampak, mengikut kajian dia. Lagu tu orang lain tak mesti terikat dengan dia. Sebab orang lain tidak boleh menilai supaya dia sendiri. Jadi wajib atas dia. Sebab itulah mujtahid ni dia tak boleh dalam kitab usul-usul fiqh apa dia sebut, tak boleh ikut orang lain. Dia kena ikut dia. Pasal dia dan muka dia nampak gitu berdasarkan dalil. Orang lain ni ngoyak dalil pun dia tak reti nak menilai tu dalil tu setara mana. Mujtahid dak. Dia kata lagu ni. Ni darah ni najis. Dalilnya ni. Dia puas hati dengan tu. Kau kena pegang tu. Bagi dia najis sungguh lah. Bagi dia. Tapi kepada orang lain serupa je. Belakang serupa pada orang lain. Dalil Syafi'i, kau dalil Hanafi, kau dalil gitu gini. Bagi orang lain hak tak reti menilai tu serupa je. Tidak ada hak ni lebih kuat, ni lebih kuat. Dia nak kata lebih kuat lagu mana? Dia ada ke alat untuk menilai hak ni lebih kuat? Hak ni lebih kuat? Tak ada. Bila tak ada serupa. Gitu. Maknanya bila serupa tengok apa mana yang lebih sesuai. Padahal itu lebih baik untuk umat Islam. Kalau tidak enggak. Misalnya zaman kerajaan Taliban dulu, molek banyak molek, tapi gambar tak boleh langsung. Lepas tu kalau TV kalau tak boleh. Lepas tu nak mengaji Quran pun tak boleh. Dia muka gambar tu sendiri haram. Kalau gambar tak bergerak pun tak boleh dah. Usahkan gambar kalau gambar gerak.
Sudah lah kalau pakai hak tu kan jadi lagu mana. Walaupun orang kata hak tu lebih warok tu suku hak tu. Memanglah Abu Zar dulu lebih warok. Tapi Sayyidina Osman tak dia duduk dalam orang ramai hak warok lagu tu. Dia kena pergi duduk lain sorang dia. Kalau untuk orang ramai tak boleh. Dah nak aku ada tak boleh untuk simpan hak esok tak boleh tu. Kita dalam kerajaan tak boleh fikir hak esok. Bukan hak setakat hari ni saja kalau nak mereta. Kena fikir hak 50 tahun akan datang, 100 tahun akan datang, kena fikir lagu tu. Dia tak boleh fikir hak esok tak boleh. Makan, pakaian pun tak boleh setakat ada lah ni. Tak boleh. Apa? Siapa dia nak tu lagu tu? Pakai luar tu lagu tu belakang. Semua benda kena beri zakat belakang. Bukan mah perak saja. Apa tu? Lagu mana jadi? Sebab itulah sahabat-sahabat pusing dengan dia. Oh ya, pada Sayyidina Osman pun kata gini lah, hidup lah. Tak usah dua keluar pendapat lah. Jadi tak maju orang, susah jadi orang. Hak warak tu suku, hak tu suku, warak tu. Memanglah kita kata hak warak lari daripada hak khilaf tu. Lari daripada hak khilaf. Tapi dari segi umum, untuk umum tidak lebih baik sebenarnya cara yang macam tu. Ini susah, jadi susah belakang kan. Nak baca pun tak boleh, nak jamuh pun tak boleh. Kalau ada ayat Quran nak baca tafsir pun tak boleh, nak ngaji pun tak boleh, nak pergi mana-mana pun tak boleh. Semua tak boleh. Sebab apa? Moga mari kotor. Nak masuk dalam masjid pun tak boleh. Jadi banyak terhalang. Terhalang banyak. Sedangkan Imam Bukhari kata dia mari dalam Sahih Bukhari dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar ayat Quran kepada Hiraklu. Baca ayat Quran. Dia tu mandi junub. Kira-kira dia nak jaga mandi junub, dah kafir. Lepas tu mana cuci orang Islam orang kafir. Dia boleh pun tak? Kita tak boleh. Nak pegang Quran jamu ayat Quran tak apa. Dia hatta tu mana kira tak kira lah buat lagu mana pun kira-kira ni. Di atas dasar tu dia kata tak apa tu. Nabi SAW sendiri hatta sorak dia yang mengandungi ayat Quran kepada orang kafir. Orang kafir tak tahu mandi junub mana. Boleh. Dia pegang tengok tu. Jadi kalau kita tengok ni mana dari segi luas, bila-bila masa terbuka untuk mengaji, tak ada terhalang, tak ada apa-apa, serupa. Lelaki dengan perempuan serupa. Orang nak kata kita pun tak boleh nak kata, tak ada sebab nak kata kita ni menganak tirikan atau memencilkan orang perempuan, letak nombor 2 orang perempuan, kita diskriminasi, mengamalkan, tak boleh nak kata kalau mengikut ni lah. Sebab itulah mana kita kena ambil kira ketika orang buat apa nama ni draft hukum hudud gapo, dia ambil kira benda-benda tu. Apa yang tidak pakat sama sah sebab apa dia ambil kira. Misalnya hak balik ni hak kena hukum hudud kena 18 tahun. Apa yang 18 tahun? Kalau hak betina tu kalau balik umur 9 tahun 10 tahun, lepas tu dia zina kau dia gapo-gapo, nak jalan hukum setelah ke mana? Fikir mari tengok, ambil mazhab Hanafi hak paling rat ni, dia pun kata 18 tahun. Supaya dengan sampai lah ni orang pun kata umur mereka tu tercedik dah, matan dah. Mana dia buat tu dengan kesedaran. Kalau kita hukum pemunasabah tidak jatuh kenyanya. Tapi kalau pakai sewenang-wenang gitu, orang ni kata lagu ni, orang ni kata lagu ni, banyak lah. Orang ni kata umur ni, orang ni kata kalau lagu ni, orang ni kata kalau bulu ada, maka balik lah tanda dia. Macam-macam hak tu. Tidak serupa bangsa ni. Hak mudah bulu dengan hak tidak payah bulu, ada macam-macam hak tu. Dari segi hak kematangan sebenar, peringkat mana? Apa ya pakai hak tu? Hak tu bukan Syafi'i. Syafi'i 15 tahun. Kalau orang perempuan lebih dulu lagi boleh jadi, ataupun lelaki kalau dia keluar air mandi lebih dulu lagi, maka balik. Padahalnya budak gong lagi. Kita nak seret dia hukum. Apa orang kata? Apa orang luar kata? Kena fikir juga tu. Pasal apa? Kita ni orang duduk perhati sekeliling, duduk suluh,
Setiap benda yang kita buat kena fikir molek. Setiap benda. Pada adanya, sebab itulah mazhab ni sebenarnya rahmat kepada kita. Bukan bala, bukan menyusahkan, bukan menyebabkan sesak nafas kita. Tidak, tak kena anggap kita. Kalau kita fikir lagu tadi, nampaklah benda tu. Sepatutnya kita bersikap lagu mana. Tapi kadang-kadang jadi balah, jadi bertegan, jadi kadang benda-benda gini. Padahal benda ni menjadi rahmat kepada kita. Bukan kepada hak ngaji saja, hak tidak ngaji pun ramai-ramai. Ahli undang-undang, ahli ekonomi, ahli kata, kalau dia dengar, dia boleh menilai. Sebab dia cerdik. Dia boleh menilai. Kalau kita dedah kan? Kalau kita tidak dedah, tak royak, mana dia nak tahu? Mungkin dia tak ngaji. Ya khilaf, benda ni ada khilaf. Lu ingat, kalau lagu tu belakang Islam. Bahawa orang Tino tak boleh masuk masjid, belakang semua sepakat. Bahawa orang Tino mari kota dia tak boleh mengaji Quran, belakang. Sehingga terkejut. Yang kita herannya kadang-kadang orang mengaji nak ceritanya dalam masyarakat kita, orang ngaji pun kejut. Kalau kita royak orang perempuan mari kota boleh mengaji Quran, tak tahu ngaji agama. Lepas saya dah mesti dah nak ceritanya setara tu. Pendedahan tu tak ada. Jadi bagaimana nak royak ke orang lain? Bagaimana nak meyakinkan orang? Hak ngaji tu sendiri pun dia tak tahu mana. Padahal kalau tengok dalam kitab, banyak benda lagu tu. Banyak. Setengah-setengah dia tak saya dedah. Dia kata itu kucak-kacik. Kucak-kacik ke apa? Padahal anda tak ada kucak-kacik. Bahkan orang cerdik boleh mikir. Macam saat ni, kalau kita dedah. Nampak mazhab Hanafi 18 tahun. Baru kena hukum. Itu baru balik sungguh pada dia. Dah waktu lebih baik. Dalam masalah hukum hudud ni kaedah dia. Idra'ul hudud bisyubhat. Hak paling mengelakkan daripada terlaksana hukum hudud. Hak tu yang paling baik kita terima. Tak kira lah daripada mazhab mana pun. Sebab dia pakai hak tu. Jangan gaduh nak hukum. Kalau boleh elok ada alasan. Kalau ada mazhab, ni mazhab dia kata tak kena lagi. Pakai hak tu. Mazhab tu hak tadi pun gitu lah tu. Dia pergi kot tu. Kalau tidak ke apa? Sebab kita ni tidak berehi nak menghukum orang saja. Bukan itu tujuan Islam. Itu benar. Barulah kita nampak. Kalau kita tak nampak. Dan kita duduk anggap kitalah yang paling baik. Kitalah yang paling baik. Takut lagu tu, takut kita berasa saja kita yang paling baik. Mazhab kita ni lah paling cermat. Kita kata. Orang lain kata. Masing-masing dengan telaga dia. Sebab baru dia ada sebut Maulana Habibur Rahman kata gitu, dia sebut duduk dalam telaga, kata dia katok duduk dalam telaga. Kalau orang Melayu kata duduk bawah purung. Dia kata katok dia diri lah, dia kata katok dalam telaga. Duduk serah luah dah telaga tu. Kamak banyak dah air telaga tu. Tak tahu bila tubik luar baru tahu. Bahawa banyak sangat lembahnya, banyak sangat kolainya, banyak sangat sungainya. Kita pun harap ulama-ulama semua ni, kata dia, pakat tubik lah mana duduk dalam telaga. Tengok, kata dia, berapa banyak sungai yang sedang mengalir di bumi Pakistan, kata dia. Di bumi Pakistan ni berapa banyak sungai sedang mengalir. Biar tahu. Sebab dia berasa memang lagu tu lah. Tu lah sedihnya dalam masyarakat Islam. Sebab tu payah nak maju. Lagu sani benda-benda yang menguntungkan memang jelas ada kebaikan tu kita kerana tadi je. Kerana tadi. Nak buka hak ni pun satu hak dah. Makan masa nak buka hak ni. Sebab apa? Hak ni kata lagu, ni kata lagu. Payah nak selesai. Seterusnya tak apa lagi. Babun fil junub yusalli bil qaum wa huwa nasin. Nampaknya kena sekat tu lah dulu. Ada sikit lagi lah. Setengah-setengah orang tu dia kata tak boleh talfiq. Tu masalahnya. Masalah kalau mazhab ni timbul selalu waktu. Tak boleh talfiq. Yang ni kalau kita sudah ikut mazhab Syafi'i, tak boleh pergi ikut lain. Tak boleh. Itu sekarang. Yang keduanya, kalau kita sudah ikut dalam satu masalah mazhab, kita kena ikut sampai ke sudah. Kalau tidak, jadi talfiq dia panggil. Hak yang pertama tu hampir tidak dipakai lah. Sebab apa? Ada ketika-ketikanya ambil juga orang lain. Tak cara lah tu talfiq ke tidak talfiq ke, tapi tak ada.
Orang tak pakar tu. Sebab tidak praktikal. Yang kedua ni, mana kalau sudah ikut satu, siapa kesut? Mana kalau kita ambil ais maya cara Syafi'i, cara bata dia, cara hak kita boleh buat mengikut Syafi'i, orang lain tak boleh capu-capu. Dia panggil talfiq. Hak tu lebih banyak orang pakai. Kalau nak kira sebenarnya hak tu pun bukan ada hadis hak kata tak boleh. Apabila orang ni sudah ikut hak ni, maka bata dia pun kena ikut mazhab tu. Adakah hadis ayat Quran? Tak ada. Hak ni pendapat ulama. Iyalah, adalah satu pendapat. Orang lain pula kata tidak lagu tu. Tak apa. Berapa ramai sahabat-sahabat dan tabi'in hak ambil satu hadis ais maya daripada sahabat lagu ni. Lepas tu hak batal ais maya dia ikut orang lain pula. Sedangkan hak yang pertama tadi batal ais maya dia lagu lain. Dia ikut lain pula. Katakanlah dia ambil ais maya. Ambil ais maya cara Syafi'i, belajar dengan seorang sahabat, serupa dengan hak Syafi'i lah. Sahabat tu aja. Lepas tu dia pergi ke lain, jumpa dengan sahabat lain pula. Sahabat tu kata batal ais maya. Kalau setu zakat tak batal ais maya, ataupun setu dengan isteri tak batal ais maya. Dia berpakar hak tu. Tidak ada masalah yang sama. Berapa banyak? Banyak benar kalau kita baca hadis ni, jumpa hak lagu tu. Masalah yang sama. Mula dengan hak ni, sudah dengan hak ni. Tidak hak tu lah. Tak apa pun. Tak ada siapa dia kata apa. Dah masalah talfiq tu pun bukan semua ulama kata lagu tu. Ada pula ulama orang lain dia kata tak apa. Sebab apa yang jadi khilaf? Sebab tidak jelas. Hak tidak jelas ni kat supaya lain-lain tidak terang. Gitulah. Jadi hak tu tidak jadi penghalang sebenarnya. Hak talfiq ke apa tu tidak jadi penghalang. Lepas tu ada pula orang kata, dia kata dia tidak ikut aku. Dia tidak ikut aku ni. Pasal dia tidak ikut habis ke aku. Saya Imam Syafi'i pula tak mengaku orang dia ikut dia. Mari mana kata lagu tu? Apakah Imam Syafi'i mensyaratkan kalau orang ikut aku daripada awal sampai akhir? Adakah dia kata lagu tu? Tak ada. Tak ada kata lagu tu. Sebab tu dia kata tak kena. Kadang-kadang kita mari itu benda-benda yang tak tahu mana. Tak tahu mana. Ya, menyusahkan lagi orang. Menyusahkan. Bukan kau senang, jadi kau susah. Kadang-kadang orang kita ni ngaji kau lama jadi kau susah. Sepatutnya kau senang kita. Wallahu a'lam. Akhirnya